Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas pindaan yang amat penting ini untuk rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Secara asasnya, saya menyokong pindaan ini kerana ia merupakan langkah progresif yang amat dinantikan oleh semua pihak, terutamanya bagi mereka yang terjejas akibat masalah kewarganegaraan. Namun begitu, persoalan besar yang perlu dijawab ialah sejauh mana pelaksanaan pindaan ini dapat dijalankan dengan efektif tanpa wujudnya kerana birokrasi yang sering melambatkan proses. Adakah kita yakin bahawa masalah kelewatan yang menyebabkan pemohon terpaksa menunggu bertahun-tahun akan dapat diatasi sepenuhnya? Saya juga menyokong penuh penurunan hak umur permohonan kewarganegaraan dari 21 kepada 18 tahun dan perbaikan SOP di bawah perkara 15A dan perkara 19(1). Namun bagaimanakah kita boleh memastikan tempoh 1 tahun yang dijanjikan mencukupi untuk menyelesaikan permohonan tersebut? Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahawa janji ini tidak sekadar tinggal janji? Puan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang mendesak ialah sebagai contoh jika seorang isteri yang berstatus spouse visa dalam proses memohon permit masuk atau PR dan beliau kehilangan suaminya ketika proses permohonan permit masuk beliau masih berjalan. Jadi apakah perlindungan yang diberikan oleh kerajaan dalam keadaan ini? Tanpa dokumen yang sah, wanita tersebut berpotensi berdepan dengan pelbagai kesukaran dalam hidup, termasuklah untuk mendapatkan pekerjaan bagi menyara keluarga setelah kematian suaminya. Lebih membimbangkan, wanita berkenaan berdepan risiko diusik ke negara asas sekiranya permohonannya ditolak. Saya mempunyai banyak kes seperti di kawasan Parlimen Tanjung Piai dan ada di antara kes tersebut telah berlarutan sehingga 20 tahun dan ia masih belum diselesaikan sehingga hari ini. Saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk membantu menyelesaikan isu berbangkit ini. Puan Yang di-Pertua, sebelum pindahan ini, anak-anak kepada pasangan yang memegang permit masuk masih berpeluang mendapatkan kewarganegaraan jika salah seorang ibu bapa mereka adalah warga negara Malaysia. Namun selepas pindahan ini, akses automatik kepada kewarganegaraan akan terjejas. Bagi anak-anak pasangan yang memegang PR, persoalannya, apakah nasib anak-anak ini? Adakah mereka akan terus mendapat permit masuk secara automatik atau dapat terus memohon kewarganegaraan tanpa melalui proses permit masuk? Berapakah jumlah mereka yang akan terkesan akibat pindahan ini? Perkara ini perlu diperjelaskan secara terperinci oleh pihak kerajaan kerana ini melibatkan masa depan mereka, terutamanya dalam mendapatkan akses pendidikan di sekolah. Puan Yang di-Pertua, selain daripada itu, sekiranya suami yang memegang permit masuk dan berkahwin dengan isteri warga asing, apa yang akan terjadi dengan status isteri dan anak-anak? Apakah status mereka ini di dalam undang-undang? Ketidakpastian status bagi keluarga ini menimbulkan kebimbangan besar dan kerajaan perlu segera menjelaskan bagaimana mereka akan dilindungi. Dalam hal ini, adakah pandangan daripada badan-badan seperti Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan Development of Human Resources for Rural Area (DHRA) Malaysia telah diambil kira sepenuhnya? Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberi penjelasan yang lebih mendalam mengenai hal ini kerana ia melibatkan masa depan ramai keluarga yang terkesan. Sekali saya ingin menegaskan bahawa pindahan ini amat penting untuk memastikan generasi akan datang, khususnya mereka yang terpinggir akibat isu kewarganegaraan tidak lagi teranyai. Apa jua tindakan yang kita ambil hari ini akan memberi impak yang besar kepada masa depan mereka. Puan Yang di-Pertua, oleh itu saya menyokong pindahan rang Undang-Undang Perlembagaan 2024. Terima kasih. Setakat semalam saya masih menandatangani, saya telah pun membuat keputusan 19,317 dan dicampur dengan
keputusan yang saya buat pada tahun lepas, jumlahnya menjadi totalnya 32,153. Perlu saya angkat kepada pengetahuan ahli yang berhormat, kalau saya ambil cut off permohonan melebihi 5 tahun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ke atas, daripada 32,153, sebenarnya kelulusan yang melebihi tempoh 5 tahun itu mewakili 80% permohonan. Untuk memulakan proses ini, saya kena merakamkan penghargaan pada rakan saya Sembrong. Pada ketika menjawat Menteri Dalam Negeri, beliau telah memulakan pengumpulan data permohonan secara sahih, legitimate, bagi membolehkan KDN kemudiannya mengatur strategi untuk menguruskannya secara sistematik. Sebelum daripada itu, tak ada satu data yang terkumpul dengan mudah. Dan bila ada satu data itu dimulakan oleh Sembrong, saya harus rakamkan dalam dewan ini, itu memudahkan kerja-kerja ke depan. Kerana itu, biar terakam dalam handset, penghargaan saya buat rakan saya dari Sembrong, saya salute. Terima kasih banyak. Lebih terima kasih kerana beliau terbang jauh dari London untuk berada di sini hari ini. Terima kasih banyak. Baik, saya juga menyebut bahawa bagi memastikan proses itu telus, kemas, rapi, objektif, maka kita akan bangunkan SOP. Terutama bagi perkara yang permohonan paling tinggi, iaitu 15A, anak tak sah taraf, anak angkat, anak jagaan, dan 19.1, iaitu permohonan naturalisasi. Jadi, pada hari ini saya nak sebut bahawa SOP bagi kedua-dua fasal ini juga telah pun siap kita sediakan dan telah pun diberi kelulusan oleh Jemaah Menteri. Jadi SOP juga sudah ada. Ini penting kerana saya tak bermula dengan vacuum. Saya mewarisi pegawai-pegawai yang sama sebahagian besar, tak berubah langsung. Masa larut, masa Paguh jadi menteri, tim yang sama. Ya. Yang saya warisi dan saya cuma perlu lanjutkan. Sebab itu SOP ini bukan kita develop, bangunkan secara vacuum, tidak. Dan ini akan menjawab persoalan yang banyak dibangkit oleh Yang Berhormat, iaitu kalau permohonan itu ditolak, kenapa tak beritahu alasan penolakan? Selepas daripada ini, bila SOP dibangunkan, SOP ini akan menjawab persoalan paling basic untuk memohon warga negara. Where shall I begin? Dengan izin. Jadi dengan SOP dia akan tahu. Sebelum dia kemuka permohonan, dia akan dipandukan dengan satu SOP, apakah dokumen yang perlu dia lengkapkan. Tanpa melengkapkan dokumen itu, pada peringkat awal dia memohon itu pun, pegawai akan memaklum pada dia bahawa permohonan tidak lengkap. Tapi kalau dia nak kemuka juga, risikonya lah permohonan itu mungkin berakhir dengan penolakan. Jadi dengan cara kita memberitahu lebih awal, maka pemohon akan lebih jelas berbanding sebelum ini kalau dia tunggu 7 tahun, 8 tahun hanya untuk diberitahu pada tahun ke-8 duka cita permohonan anda gagal. Jadi ini antara yang saya sebut di dalam Dewan pada Mac yang akan kita adakan. Baik, perkara yang kedua ialah komitmen yang baru yang saya bagi hari ini setelah mendengar semua hujah ahli-ahli yang berhormat ialah terhadap baki kes yang belum dibuat keputusan. Hari ini 17 Oktober. Komitmen KDN adalah 17 Oktober daripada sekarang, iaitu pada tahun hadapan. Kita akan selesaikan semua permohonan ini sebagai menandakan bahawa kita akan buka kitab baru, menerima permohonan baru. Itu keupayaan yang saya set bahawa semua permohonan tertunggak yang belum dibuat keputusan, hari ini 17 bulan 10, by 17 bulan 10 tahun depan, semua kes itu akan kita buat keputusan. Dan Parlimen ini, saya akan bertanggungjawab kepada ahli Parlimen bahawa apa yang saya lafaz, mesti saya tunjukkan rekodnya. Menunjukkan kita nak melakukan benda yang betul. Seperti disebut oleh rakan saya dari Larut, terkandung dalam manifesto Perikatan Nasional, juga sama dalam manifesto sebelah sini.
Ada titik temu antara kita, iaitu dalam perkara kewarganegaraan kita nak melakukan perkara yang betul. Berikan hak kepada yang berhak tanpa kita kompromi aspek perundangan. Kita nak address isu kemanusiaan dan hak asasi. Jadi ini tanggungjawab yang kita nak laksanakan.